Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Semyon. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di channel YouTube Cikgu Ainun Semyon untuk meneruskan pembelajaran kita. Saya, Cikgu Ainun binti Semyon, merupakan guru ekonomi yang kini bertugas di SMK Karak, Bentong, Pahang. Jadi ingat, sentiasa cuba buat yang terbaik walau kita bukan yang terbaik. Jadi insyaAllah hari ini kita akan meneruskan topik pembelajaran kita kepada subtopik yang seterusnya. Jadi hari ini kita nak belajar yang mana? Jadi insyaAllah hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dengan bab 3 tingkatan 4, iaitu di bawah standard kandungan 3.2 pendapatan individu. Dan untuk standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.2.3, iaitu faktor pemilihan pekerjaan. Baiklah, jadi standard pembelajaran kita 3.2.3 ialah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Baik, kita akan mengenali apakah faktor-faktor yang terlibat dalam pemilihan pekerjaan. Jadi sekiranya kamu ingin merujuk kepada buku teks, boleh buka di muka surat 148 dan 149. Adakah kamu telah bersedia? Baik. Ada berapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan sebenarnya? Jadi kita lihat. Kita sebenarnya ada 10 di mana 5 merupakan faktor utama, iaitu upah, faedah sampingan, jaminan kerja, lokasi tempat kerja, suasana tempat kerja, dan kita ada 5 faktor-faktor lain, iaitu kepuasan kerja, waktu bekerja, pengalaman dan kemahiran, prospek pekerjaan, dan saiz firma. Jadi selepas ini kita akan melihat apakah penerangan ataupun huraian bagi setiap faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Jadi kamu sebagai seorang buruh, katakan kamu adalah seorang buruh. Jadi di antara semua faktor-faktor ini, yang manakah mungkin menjadi faktor utama dalam kamu memilih pekerjaan? Jadi kita tengok faktor kita yang pertama adalah upah. Jadi kalau dalam bahasa pasar biasanya kita cakap pasal gaji, dan bila gaji dia berkait dengan duit, dia berkait dengan upah wang. Jadi secara rasionalnya, sebagai seorang yang rasional lah mesti semua orang nak mengimpikan upah wang yang tinggi, yang lumayan. Tak ada orang kalau kerja nak ambil gaji yang rendah. Semuanya bila kamu misalnya dapat tawaran untuk pekerjaan, biasanya yang ditanya adalah upah terlebih dahulu. Dan upah ini merujuk kepada upah wang. Kita tengok ciri-ciri dalam upah. So dari segi maksud, upah ialah ganjaran yang diterima oleh individu yang bekerja dengan majikan. Jadi mereka yang bekerja makan gaji atau bekerja dengan orang lain sahaja yang akan mendapat ganjaran upah ini. Kemudian upah dibayar kerana individu menyumbangkan tenaga mental atau fizikal dalam proses pengeluaran, iaitu faktor pengeluaran buruh. Faktor pengeluaran kita telah belajar di bab 1 tingkatan 4. Jadi kamu faham bahawa seseorang buruh dia
beri ganjaran upah kerana telah menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam proses pengeluaran. Okey, dan perbezaan upah sebabnya setiap pekerjaan akan dibayar ataupun diberi ganjaran upah yang berbeza-beza. Okey, jadi perbezaan upah bergantung kepada kelayakan akademik, pengalaman kerja, kemahiran yang dimiliki, risiko pekerjaan serta faktor permintaan dan penawaran buruh. Okey, jadi cikgu terangkan sedikit. Okey, kelayakan akademik contohnya mereka yang memiliki hanya sijil SPM mungkin akan dibayar upah lebih rendah berbanding dengan mereka yang mempunyai kelulusan yang lebih tinggi, contohnya mempunyai diploma ataupun ijazah. Begitu juga dengan pengalaman kerja. Jika seseorang yang belum ada pengalaman kerja, pada peringkat awal upah yang ditawarkan adalah rendah berbanding dengan orang yang telah mempunyai pengalaman. Jadi yang ada pengalaman ni biasanya kemahiran mereka lebih. Begitu juga dengan segi kemahiran. Sekiranya kita memang mempunyai kemahiran dalam bidang yang ditawarkan, jadi upah akan dibayar mengikut kemahiran yang dimiliki. Kemudian begitu juga dengan risiko pekerjaan. Setiap pekerjaan yang mempunyai risiko yang lebih tinggi biasanya akan menerima ganjaran yang lebih tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menuntut ataupun mungkin membahayakan seseorang, jadi dia ada risiko yang tinggi, biasanya upah mereka juga dibayar dengan kadar yang lebih tinggi. Okey, begitu juga dengan faktor permintaan dan penawaran buruh, di mana mekanisme pasaran ini akan menentukan upah bagi buruh. Okey, dan individu cenderung memilih upah yang tinggi dan lumayan. Jadi seseorang individu yang rasional tentunya akan memilih gaji ataupun upah yang lebih lumayan, sebab bila dapat gaji tinggi, dari segi prestige ataupun status seseorang itu akan lebih, orang kata dia akan dipandang tinggi dan sebagainya. Okey, dan mereka ini mempunyai kemampuan berbelanja yang lebih berbanding dengan mereka yang menerima upah yang lebih rendah. Okey. Faktor kedua adalah faedah sampingan. Apa dia faedah sampingan? Okey, faedah sampingan merujuk pelbagai insentif ataupun ganjaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja selain daripada upah tadi. Jadi contoh dia adalah tempat tinggal. Mungkin majikan juga menawarkan pakej percutian, faedah persaraan, kemudahan melanjutkan pelajaran, kemudian kemudahan cuti, bonus dan elang. Jadi faedah sampingan ini diberikan oleh majikan kepada pekerja, biasanya adalah bertujuan untuk meningkatkan motivasi, supaya mereka ini lebih bersemangat untuk bekerja dan meningkatkan kualiti pekerjaan masing-masing, di samping untuk menjaga kesetiaan pekerja. Sebab sekiranya kalau majikan tidak menjaga kebajikan pekerja, jadi kemungkinan pekerja-pekerja ini akan beralih arah dan mencari pekerjaan yang menawarkan mereka situasi ataupun faedah sampingan yang lebih baik. Okey, jadi faedah sampingan ni kalau dalam bahasa biasa kita kata untuk membeli jiwa lah, membeli jiwa supaya mereka ni sentiasa sense of belonging, dia punya kesetiaan kepada syarikat ataupun kepada organisasi dia bekerja akan lebih tinggi. Dia akan sayang pada organisasi dia dan tidak sewenang-wenangnya akan meninggalkan majikan ataupun organisasi tersebut, jika mereka ini cukup diberikan segala mereka punya keperluan dan juga
faedah-faedah lah yang berkait dengan kebajikan mereka. Okey. Jadi contohnya kat sini, ini adalah quarters ataupun tempat tinggal. Ini contoh quarters PDRM Okey. Jadi dan juga ada setengah majikan akan memberikan bonus Jadi ini akan menyeronokkan dan semangat untuk bekerja lebih kuat tu akan berkobar-kobar. Okey? Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga, jaminan kerja. Okey, jaminan kerja ini bermakna individu dia akan tertarik dengan pekerjaan yang mempunyai jaminan kerja yang tinggi. Bermakna risiko dibuang kerja itu rendah. Maknanya kerja itu terjamin ataupun job security majikan tidak akan sewenang-wenangnya membuang pekerja. Jadi contoh kat sini pekerja sektor awam mempunyai jaminan kerja yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja sektor swasta. Jadi para penjawat awam mungkin dibayar upah yang tidak terlalu tinggi, tetapi dari segi jaminan kerjanya adalah tinggi. Bermakna penjawat awam ni dia tidak mudah dibuang kerja. Risiko dibuang kerja rendah, berbanding dengan jika seseorang itu bekerja di sektor swasta. So yang keempat kita teruskan lagi. Lokasi tempat kerja. Bagaimana lokasi tempat kerja ini mempengaruhi pemilihan pekerjaan? Individu biasanya suka ataupun cenderung memilih untuk bekerja dekat dengan tempat tinggal. Jadi apabila tempat tinggal mereka dekat dengan tempat kerja, bermakna apa? Apabila jarak tempat kerja yang dekat, mereka dapat menjimatkan masa dan kos pengangkutan. Bayangkan kalau seseorang itu tinggal berhampiran tempat kerja, jadi dia tidak perlu menghadap jam, tidak perlu mengambil masa yang lama untuk pergi dan balik dari tempat kerja. Begitu juga dengan kos pengangkutan. Mungkin kalau hanya jaraknya dalam setengah kilometer, mungkin dia boleh berjalan kaki, tak perlu bawa kenderaan. Berbanding dengan mereka yang mungkin bekerja jauh, katalah 20-30 kilometer daripada tempat tinggal. Jadi dapat pula tempat yang selalu mengalami masalah trafik jam. Kesesakan lalu lintas yang teruk. Contohnya di bandar-bandar besar. Bandar-bandar besar. Jadi bila kita duduk dekat, boleh jimat masa dan kos pengangkutan. Berbanding dengan jarak tempat kerja yang jauh, ada yang sampai beratus kilometer. Jadi itu yang terpaksa dia duduk berjauhan daripada keluarga dan sebagainya. Kerana nak jimat masa. Sebab kalau hari-hari nak berulang, katalah 2 jam setiap perjalanan, kesian, penat. Satu lagi, dan juga kos pengangkutan juga akan tinggi. Contohnya mereka perlu melalui tol dan sebagainya. So yang kelima adalah suasana tempat kerja. Bagaimana suasana tempat kerja boleh mempengaruhi ni faktor pemilihan pekerjaan? Sebab individu secara rasionalnya suka bekerja dalam suasana yang macam mana? Selamat, selesa, kan? Persekitaran bersih dan rakan sekerja yang mesra. Maknanya kalau sekiranya kita dapat suatu tempat kerja yang kita rasa tidak secure, rasa tak selesa, lepas tu persekitaran kotor, rakan-rakan sekerja yang sombong, ataupun yang suka membuli dan sebagainya, jadi itu akan memberi tekanan, kan? Kemudian satu lagi, pekerjaan 3D, pekerjaan 3D.
hanya segelintir individu yang sanggup melakukan pekerjaan 3D. Apa itu 3D? Okey, dirty, dangerous, difficult. Okey, maknanya pekerjaan yang kotor, bahaya, sukar jadi 3D ni tak semua orang berminat. Susahlah nak cari orang yang minat dengan pekerjaan 3D. Sebab itu situasi kita di negara kita pun kebanyakan pekerjaan 3D ni dimonopoli ataupun diberikan kepada buruh-buruh asing kerana pekerja tempatan dia tidak cenderung untuk bekerja dalam kategori pekerjaan ini. Okey. Untuk faktor-faktor lain, kita ada 5 faktor, iaitu kepuasan kerja, waktu bekerja, prospek pekerjaan, pengalaman dan kemahiran serta saiz firma. Okey, jadi cikgu akan huraikan secara ringkas satu persatu. Okey, yang pertama, kepuasan kerja. Kenapa kepuasan kerja ini penting dalam pemilihan pekerjaan? Okey, individu memilih kerja yang memberikan kepuasan yang tinggi, termasuk kerja yang mereka minat, dan deskripsi tugas yang bersesuaian dengan jiwa mereka. Okey, jadi sebab itu setengahnya ada yang dia dah bekerja, kemudian kamu tengok sekejap dia tukar kerja lain, sekejap dia tukar kerja lain, sebab mungkin kepuasan kerja itu tidak tercapai, ataupun kepuasan kerja yang ada tu sangat rendah, jadi mungkin kerana mereka ni tak minat pekerjaan tersebut, ataupun deskripsi tugas mereka, maknanya apa yang perlu mereka lakukan tak kena dengan jiwa tu, tidak bersesuaian dengan jiwa mereka. Jadi dia mungkin akan rasa tertekan, dia tak seronok bekerja, jadi ini juga akan mempengaruhi, jadi biasa juga kita dengar orang memilih pekerjaan, ala tak seronok lah kerja kat situ, contohnya, kemudian kita ada waktu bekerja. Jadi ada setengah orang dia memang cenderung, bukan setengah orang, kebanyakan orang cenderung memilih kerja yang mempunyai jadual kerja yang tetap dan singkat. Contohnya waktu bekerja waktu pejabat lah, contohnya pukul 8 pagi hingga 5 petang, berbanding dengan pekerjaan yang ada pekerjaan yang memerlukan waktu shift kan. Contohnya kita punya frontliners, contohnya jururawat, pegawai-pegawai polis, tentera, mereka ni ada shift bekerja, dan biasanya memang dah bekerja tu 8 jam, cuma dia punya jadual tu bertukar-tukar, kadang kerja malam, kadang dia kena kerja pagi, jadi bermakna ada individu yang dia tak berminat untuk bekerja mengikut shift. Jadi mereka ni suka jadual kerja yang tetap dan singkat. Okey. Kemudian dari segi prospek pekerjaan, jadi prospek pekerjaan ni merujuk kepada peluang untuk terus maju dalam kerjaya, jadi ini termasuklah peluang untuk kenaikan pangkat, melanjutkan pelajaran atau mengikuti latihan atau kursus kemahiran. Yang ini untuk menambah nilai. Jadi sekiranya seseorang itu dia ada target ataupun dia ada matlamat dalam kerjaya dia, jadi dia perlu melihat pekerjaan yang dia lakukan itu apa prospek yang boleh dipergi, maknanya setinggi mana dia boleh capai. Contohnya kalau misalnya dia bermula daripada kerani dalam satu syarikat, di mana peluang-peluang, kemudian dia mungkin diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran. Mungkin sebelum tu hanya ada kelayakan akademik di SPM sahaja, kemudian mungkin majikan memberi peluang melanjutkan pelajaran, sambung diploma, kemudian sambung pula degree, jadi peluang dia kenaikan pangkat dia pun berjalan seiring dengan dia punya kemajuan tadilah. Dia mungkin ikut latihan dan sebagainya. Jadi itu prospek pekerjaan. Masa depan kerjaya lah.
Okey. Kemudian kita ada juga pengalaman dan kemahiran. Okey. Kamu tengok kat sini experienced employees are discipline trained adaptable. Okey, jadi biasanya mereka yang telah berpengalaman ini maknanya dia punya dari segi dia punya prestasi kerja sepatutnya lebih baik Pengalaman dan kemahiran khusus akan mempengaruhi pilihan pekerjaan pada masa hadapan. Sebab itulah kamu kadang-kadang dengar seseorang ini dia telah bekerja di sebuah syarikat tetapi kemudian dia dilamar ataupun dia ditawarkan oleh syarikat lain dengan tawaran upah yang lebih tinggi. Itu yang kadang kita nampak orang ni dia tukar kerja kerana pekerjaan yang disebabkan oleh berdasarkan pengalaman kemahiran yang ada, jadi dia terlajak laris lah. Ramai yang mungkin nampak potensi dia dan mereka ini ditawarkan dengan jawatan yang lebih tinggi dan upah yang lebih mahal di syarikat yang seterusnya. Begitu juga mungkin dalam syarikat ataupun organisasi dia bekerja tu sendiri, jika potensi ataupun dia punya pengalaman tadi, kemahiran yang dia ada mungkin membolehkan organisasi itu menawarkan jawatan yang lebih tinggi, kenaikan pangkat yang cepat dan sebagainya. Okey? Contohnya seseorang pekerja yang multitask, dia boleh buat semua. Dia serba boleh. Jadi kalau biasanya pekerja macam ni disayangi oleh majikan, Okey. Seterusnya kita ada saiz firma. Okey. Jadi kalau firma yang besar akan menawarkan upah atau faedah sampingan yang lebih baik. Jadi ini juga okey, kita nak mohon kerja, okey, ini syarikat besar. Okey, jadi mungkin seseorang itu akan berminat lah bila dalam dia punya senarai untuk memohon kerja, mestilah kita nak tengok yang mana paling best, syarikat-syarikat yang ternama dan sebagainya, jadi maknanya saiz firma yang lebih besar, yang dah establish, of course dia akan menawarkan upah dan faedah sampingan yang lebih baik berbanding dengan firma yang kecil. Okey, tetapi nak compete ataupun kita nak bersaing untuk dapatkan posisi ataupun dapatkan jawatan di syarikat-syarikat yang besar juga, biasanya persaingan dia adalah tinggi, dan mereka ini akan mencari pekerja yang betul-betul memenuhi kriteria yang mereka perlukan. Okey. Kemudian kita ada juga pengaruh keluarga, jadi faktor pemilihan pekerjaan juga dipengaruhi oleh persekitaran keluarga. Maknanya individu ni tadi mudah dipengaruhi oleh pilihan pekerjaan yang dibuat oleh ahli keluarga. Kadang-kadang sebagai contoh, jika dalam keluarga tu ramai jadi doktor, mak dengan ayah doktor, jadi kemungkinan besar anak-anak semua akan ikut jejak langkah menjadi doktor. Okey. Ataupun satu lagi, maknanya pilihan pekerjaan yang dibuat oleh keluarga, maknanya terdapat keluarga yang memang mak ayah dah tentukan. Okey, anak sulung akan jadi engineer, anak nombor 2 akan jadi doktor. Jadi ada juga begitulah. Ada yang maknanya mereka memilih pekerjaan atau kerjaya bidang-bidang yang dia nak ambil, sambung belajar. Okey, kena bincang dalam keluarga. Tetapi ada juga setengah keluarga yang dia memberi kebebasan kepada anak untuk memilih minat mereka. Jadi contohnya juga biasanya keluarga yang mak ayah guru juga, mesti ada anak-anak juga akan mengikut langkah jejak langkah menjadi guru. Itu contoh. Okey. Kemudian keadaan ekonomi semasa juga sebenarnya mempengaruhi untuk seseorang memilih pekerjaan. Kerana semasa ekonomi baik, ekonomi melambung, peluang pekerjaan adalah banyak. Jadi individu mudah mendapat pekerjaan yang diingini. Jadi ini berlawanan semasa
ekonomi meleset di mana peluang pekerjaan adalah terhad dan masalah pengangguran tinggi. Okey, jadi semasa ekonomi meleset, okey, seseorang itu tak bolehlah memilih pekerjaan. Maknanya mana yang ada, itulah yang terpaksa mereka ambil, ya. Kerana untuk mengelakkan pengangguran, mereka ni tak boleh terlalu memilih pekerjaan. Okey, boleh faham Okey, so tadi kita dah tengok dah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Okey, cikgu keluarkan semula. So kita ada semua sekali adalah 10. Okey, jadi bermula dengan upah, okey, kemudian faedah sampingan, jaminan kerja, lokasi tempat kerja, suasana tempat kerja, dan kita ada 5 faktor-faktor lain termasuklah kepuasan kerja, waktu bekerja, pengalaman dan kemahiran, prospek pekerjaan dan saiz firma. Jadi untuk kali ini, cikgu dah sediakan latihan dalam bentuk soalan struktur untuk kita cuba buat berdasarkan subtopik yang baru saja kita pelajari. Okey, kita tengok dahulu soalan ini. Maklumat berikut berkaitan dengan pemilihan pekerjaan oleh Adam. Okey, so kita ada stimulus kita di sini. Adam berkelulusan sijil pelajaran Malaysia dan anak seorang kaki tangan kerajaan. Ia bekerja sebagai penyilir ladang di sebuah ladang kelapa sawit milik swasta di Segamat, Johor. Dia telah menerima gaji RM1,500 sebulan. Pada bulan Januari lalu, dia telah mengambil keputusan untuk berhenti kerja dan memutuskan untuk bekerja sebagai penyilir asrama di sebuah sekolah menengah di kampung halamannya di Jerantut, Pahang. Gaji yang ditawarkan kepadanya ialah RM1,200 sebulan. Okey, kita tengok soalan dia. Anda berpendapat bahawa Adam telah membuat keputusan yang bijak. Okey? Kemukakan alasan anda dan peruntukan markah adalah 6. Okey. Jadi kamu perhatikan betul-betul soalan ini dan kita cuba jawab sama-sama. Okey, dan tadi kita diberikan stimulus. Okey, kita lihat dulu ke atas ni tadi. Maknanya ini merupakan apa yang soalan nak apa yang soalan cuba bawa kamu. So kat sini adalah isu isu. Maklumat berikut berkaitan dengan pemilihan pekerjaan oleh Adam. Jadi bila kamu baca yang atas ni, pernyataan di atas ini kamu terus terfikir isu kita adalah pemilihan pekerjaan yang diambil daripada bab 3 tingkatan 4. Okey. Jadi ini adalah stimulus kita dan kamu perlu cuba dapatkan maklumat-maklumat yang penting dalam stimulus yang diberi dalam bentuk pernyataan itu. Kemudian soalan ini soalan ini dia telah menyatakan anda berpendapat bahawa Adam telah membuat keputusan yang bijak. Apa keputusan yang bijak tadi? Dia sebelum ni merupakan pekerja ataupun penyilir ladang di ladang kelapa sawit swasta di Segamat, Johor, dan gaji dia 1,500. Kemudian dia telah mengambil keputusan berhenti kerja dan telah pun memutuskan untuk bekerja sebagai penyilir asrama di sebuah sekolah menengah di kampung halaman. Maknanya di balik kampung. Di balik kampung kerja di Jerantut, Pahang ni sebagai penyilir asrama dan gaji yang ditawar hanyalah RM1,200 sebulan. Jadi kalau kamu tengok di sini, upah yang dia terima atau gaji yang dia dapat ini yang ditawarkan kepadanya adalah lebih rendah. Gaji yang baru lebih rendah daripada gaji yang sebelumnya. Tetapi soalan ini nak kamu mengatakan bahawa keputusan Adam tadi adalah keputusan yang bijak. Dan kamu perlu memberikan alasan 6 markah di situ. Jadi bila kita jawab ni kita kena kaitkan dengan faktor pemilihan pekerjaan.
Okey, jadi sebelum tu cikgu dah sebutkan tadi, ini adalah yang warna merah ni, ISKM ni. Ini merupakan 4 perkara yang kamu kena perhatikan semasa kamu nak menjawab. Okey, isu kita tadi pemilihan pekerjaan. Okey, kemudian stimulus kita yang ni. Okey, cikgu dah terang tadi. Kata tugas kita ialah apa? Kata tugas kita ialah kemukakan alasan. Kata kunci dia, alasan untuk apa? Adam telah membuat keputusan yang bijak dan bajet markah kita adalah 6. Bermakna kamu perlu memberi sekurang-kurangnya 6 huraian yang ataupun yang menyokong bahawa keputusan Adam ini adalah bijak berdasarkan faktor pemilihan pekerjaan. Okey, jadi nak mudah ingat ya, ada 4 ni, isu, stimulus, kata tugas dan kata kunci ini. Cikgu dah permudahkan untuk bahasa yang kamu senang nak dikeci sikit untuk senang kamu nak ingat. Apa dia? I sayang kamu. Wah. Okey. So, I isu, S stimulus, K kata kunci dan kata tugas, M muah. Jadi markah tadi 6. Okey, kalau ada 6, muah sampai 6 kali minimum. Jadi untuk jawapan yang baik, biasakan kamu bagi ekstra. Sebagai backup, sekiranya berlaku huraian kamu itu tidak tepat, kamu masih ada simpanan atau backup untuk cover supaya kamu masih layak dapat markah penuh. Okey, kita tengok jadi berdasarkan yang I sayang kamu muah tadi. Okey, jadi cikgu dah buat dekat sini pemilihan pekerjaan oleh Adam, ini isu kita. Okey, kemudian di dalam stimulus ini adalah stimulus. Stimulus ni dia boleh dalam bentuk seperti ini. Kadang-kadang kita diberi dalam bentuk kilo, rajah, gambar Okey, dan cikgu dah tandakan ini adalah kata kunci kepada maklumat-maklumat yang mungkin kita perlukan semasa memberikan alasan. Okey, jadi tadi cikgu dah beritahu dah. Pekerjaan sebelum ini gajinya 1,500 dan pekerjaan baru 1,200. Jadi oleh kerana soalan diminta kita memberi alasan yang nampak ataupun menyatakan Adam ni membuat keputusan yang bijak. Jadi faktor pemilihan pekerjaan upah ni kita tak pilih kerana kalau dari segi bijak, dari segi gaji dia memang rendahkan. Jadi kita ambil faktor-faktor yang lain. Okey, so tadi cikgu dah katakan kemukakan ni, kata tugas kita kemukakan, maksud dia memberi pendapat sama ada menyokong atau membangkang. Tetapi di dalam kes ini, di dalam situasi soalan ini, kita kena menyokong sahaja. Sebab dia tak tanya adakah kamu bersetuju. Sekarang ni by hook or by crook, kita kena setuju bahawa Adam telah membuat keputusan yang bijak. So bermakna kita akan memberi alasan yang menyokong keputusan Adam ni. Dia menukar pekerjaan, balik ke kampung halaman dia sebagai keputusan yang bijak. Okey, so di sini kita tengok setelah bila kamu nak jawab tadi soalan tu, kita buang saja kata tugas. Kita boleh mula dengan saya berpendapat bahawa Adam telah membuat keputusan yang bijak kerana. Okey, jadi alasan kita seboleh-bolehnya lebih daripada 6 lah. Okey, kamu bagi 7 atau 8. Okey, so di sini cikgu dah ni sebab dia nak alasan tadi bajet markah 6 kan. Okey, so di sini cikgu dah cuba bantu kamu. Okey, saya berpendapat bahawa Adam telah membuat keputusan yang bijak kerana. Okey, yang pertama cikgu ambil tentang jarak. Okey, of course ini jelas kan, kerana dulu dia kerja di Johor, kemudian sekarang dia dah balik di Jerantut, dekat kampung halaman dia. Jadi kita beranggapan tempat tinggal dia berdekatan lah dengan tempat kerja baru dia. So jarak tempat kerja baru adalah lebih dekat.
So bila jarak, huraiannya menunjukkan sesuatu yang positif, dia lebih dekat. Okey? Okey, dengan kediaman keluarganya. Okey, yang kedua kat sini cikgu ambil berkaitan dengan jarak tadi, kos pengangkutan dan sewa lebih rendah. So kita beri huraian ni. Maknanya kita hurai lagi. Bila jarak tu lebih dekat, bermakna dari segi kos pengangkutan dan sewa lebih rendah. Okey, kos pengangkutan kerana dekat, mungkin dia naik motor saja ataupun jalan kaki saja. Okey, jadi maknanya dia punya kos untuk kenderaan pun rendah. Sewa lebih rendah ni sebab mungkin kemungkinan besar dia duduk dengan keluarga dia. Dia tak perlu menyewa. Okey. Okey, kemudian tadi kita tahu bahawa sekarang ni kerja baru dia sebagai penyelia asrama kan? Okey, pekerjaan ini cikgu ambil di bawah jaminan kerjaan. Okey, lebih terjamin kerana dia telah menjadi kaki tangan kerajaan. Okey? Jadi kat sini kita tahu dia bertugas sebagai penyelia asrama. Dulu dia penyelia kilang dengan swasta kan? Okey, so maknanya kita gunakan stimulus tadi sebaik-baiknya dalam jawapan. Sebab kamu dalam setiap jawapan kamu tak boleh beri secara umum. Kamu kena base ataupun kena berdasarkan soalan dan semua stimulus yang diberi itu ada kegunaannya. Okey, kemudian faedah sampingan yang lebih banyak sebab kita tahu apabila seseorang itu bekerja dengan kerajaan, dia boleh mendapat kemudahan nanti pencen setelah dia bersara. Okey, dan juga perubatan percuma. Kalau misalnya pergi ke hospital-hospital kerajaan, dapat perubatan percuma. Okey, kemudian satu lagi ialah suasana tempat kerja. Okey, kerja sebagai penyelia asrama menyediakan suasana tempat kerja yang lebih selesa dan selamat. Penyelia asrama ni biasanya dia duduk di pejabat dia pun di asrama sekolah. Okey, jadi sekali-sekala dia akan ronda keadaan asrama dan sebagainya. Jadi selesa lah dia duduk dalam pejabat berbanding dengan penyelia kilang. Penyelia kilang mungkin dia kena duduk dalam kilang lah. Kalau dia kilang papan, kena berabuk dan sebagainya. So sekarang ni kita tengok, sebab tu kita nampak dia kata dia membuat keputusan yang bijak. So lebih selesa dan selamat. Kalau suasana tempat kerja seperti huraian tadi, dia kena lebih selesa dan selamat. Kemudian pekerjaan penyelia asrama sesuai dengan kelulusan SPM yang dimiliki oleh Adam. Okey, sebab ini juga diberikan dalam stimulus ya. Okey. Waktu bekerja adalah tetap dan lebih teratur. Sebab penyelia asrama dia bukan macam warden, ya. Dia penyelia asrama, dia kerja waktu pejabat. Okey. Kemudian pekerjaan Adam selaras dengan pengaruh keluarganya yang bekerja dengan kerajaan. Dan statement ini juga ada dalam stimulus tadi. Okey. Jadi itulah kegunaan stimulus di mana kamu perlu gunakan dalam jawapan kamu. Barulah cantik jawapan kamu. Jadi dekat sini cikgu dah perturunkan 8 contoh huraian. Soalan ini dia nak 6 sahaja. Jadi ini antara contoh cara kamu menjawab untuk soalan struktur. Jadi cikgu harap ianya boleh memberi manfaat pada kamu, boleh membantu kamu dan memberi idea bagaimana cara ataupun teknik menjawab yang baik. Okey, jadi alhamdulillah kita selesai untuk subtopik ini. Jadi jika kamu merasakan bahawa cikgu pada kali ini bermanfaat untuk kamu, jadi jangan lupa like dan share kepada rakan-rakan lain supaya lebih ramai yang akan mendapat manfaatnya. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video seterusnya supaya kamu tak ketinggalan. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada semua yang menonton dan cikgu harap semuanya mendapat manfaat ataupun input berguna daripada video cikgu kali ini. Jadi untuk itu
Segala yang baik datang daripada Allah, segala kekurangan datang daripada diri cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Jadi sehingga kita bertemu lagi, jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum. Bye-bye. I'm finally facing it all, fearless.